Saya kali ini, PDPR kali ini tidak banyak masalah, mungkin disebabkan pihak guru, pihak kementerian telah memaklumkan lebih awal dan pihak guru telah mengambil langkah yang sepatutnya dengan menyediakan bahan-bahan PDPR untuk anak-anak, untuk sebagai persediaan awal untuk anak-anak menghadapi PDPR kali ini. Kata cabaran PDPR pada kali ini adalah macam saya bekerja, itu adalah kekangan yang utamalah. Jadi untuk anak-anak nak belajar pun dengan kekangan internet yang perlahan, kekurangan gadget dan sebagainya, itu juga antara salah satu cabaran utamalah. Cuma tak nak pergi sekolah, tak boleh jumpa cikgu, tak boleh jumpa kawan-kawan. Kalau tak pergi sekolah, susahlah kalau nakkan cikgu. Cikgu pun macam, kalau kita tanya cikgu, ni macam mana? Lepas tu cikgu akan jawab lambat sikit. Lepas tu dah susah lah. Nak bandingkan kelas dulu lah, dapat jumpa kawan-kawan, dapat jumpa cikgu-cikgu semua. Tapi macam ni pun dah okey dah, boleh cakap lagi, boleh belajar lagi. Saya suka PDPR kerana kakak dan abang saya boleh membantu saya belajar. Dan saya harap saya tidak ketinggalan. Walaupun PDPR sudah bermula sejak tahun lepas, namun banyak kelemahan perlu diatasi. Sebagai menyahut seruan norma baharu, sesi PDPR kali ini harus ditambah baik, termasuk penguasaan aplikasi digital dalam kalangan guru. Falsafah pendidikan kebangsaan itu sendiri bukan sahaja menitik beratkan dari segi intelektual, malah item jasmani, emosi, rohani dan juga sosial itu perlu diseimbangkan bagi menghasilkan anak-anak pelajar yang cemerlang dan holistik di masa akan datang. Susulan COVID-19, Tabung Kanak-kanak Pertubuhan Bangsa Bersatu UNICEF menganggarkan 1.6 bilion kanak-kanak terkesan hingga banyak sekolah terpaksa ditutup di seluruh dunia. Bagi sekolah-sekolah kumpulan B pula, para guru telah bersiap sedia untuk melaksanakan sekali lagi sesi PDPR yang akan bermula esok. Bagi pengetua sekolah menengah Setiabudi, Faiza Jumari, pada peringkat awal pelajar merupakan cabaran utama dalam pelaksanaan PDPR. Bagaimanapun, lama-kelamaan, norma baharu itu menjadi kebiasaan dan boleh diikuti pelajar mahupun ibu bapa. Nak dapatkan fokus anak-anak memang susah. Pada mulaan tu, anak-anak lah cabaran untuk cikgu-cikgu. Sebab mereka tak dapat melalui tengok cikgu kat depan. Jadi kita tak tahu apa yang dia buat di rumah. Kadang-kadang kita suruh buka on camera pun dia tak buka. Jadi ini cabaran kita. Macam mana kita nak letakkan supaya anak-anak ini tahu yang ilmu ni sangat penting. Bagi guru Bahasa Melayu Kolej Tingkatan 6 Puchong, Tengku Aida Tengku Hassan pula, beliau mengambil positif setiap perkara yang berlaku. Guru yang hampir 26 tahun dalam bidang pendidikan ini juga mengakui bahawa ibu bapa antara faktor penting dalam aspek memastikan keberkesanan PDPR. Okey, cuma untuk satu saya lihat kesan positif daripada PDPR ni ialah keberkesanannya ialah apa yang kita sampaikan sama ada melalui WhatsApp ataupun Google Meet, benda tu tersimpan lama. Okey, pelajar boleh rujuk bila-bila masa. Pelana kalau kita di sekolah, kalau kita biasa buat nota ke tulis di whiteboard ke apa, benda tu kadang-kadang pelajar terlepas pandang, dia tak catat. Jadi kalau kita gunakan secara WhatsApp apa semua tu, semua ada dokumennya. Jadi pelajar lagi berkesan. Sukan, pemain badminton para negara Chia Liat Ho berjaya merangkul pingat emas pada kejohanan badminton para antarabangsa Sepanyol di kategorinya petang tadi, yang merupakan gelaran kedua pemain berusia 33 itu bagi tahun ini selepas memenangi kejohanan badminton para antarabangsa Dubai bulan lalu. Pada aksi final acara perseorangan lelaki SU5, Liat Ho hanya memerlukan masa 34 minit untuk menewaskan pemain dari Jepun Tayo Imai dengan keputusan
Keputusan 2113, 2111. Pencapaian ini juga akan menjadi tonik buat Liek Ho yang bakal berentap di Tamasya Sukan Paralimpik Tokyo yang dijadual berlangsung dari 24 Ogos hingga 5 September ini. Kemenangan itu sekaligus membolehkan Liek Ho mengekalkan rekod kemenangan ke atas Imai kepada 5-0 selepas sekali terakhir menewaskan lawannya itu di suku akhir kejohanan badminton para antarabangsa Brazil tahun lalu. Berita gembira Liek Ho itu menyusul selepas kejayaan pelumba basikal trek negara Muhammad Fadil Muhammad Zonis meraih pingat emas dalam acara kirim di kejohanan Piala Negara-Negara UCI di Hong Kong semalam. Pelumba berusia 24 tahun itu mengenepikan dua bekas pemenang perak kejuaraan dunia dari Jepun iaitu Yuta Wakimoto di tempat kedua dan Yudai Nita di tempat ketiga. Korea Utara sah tarik diri daripada meneruskan baki kempen kelayakan zon Asia untuk Piala Dunia 2022 dan Piala Asia 2023. Perkara itu diumumkan Konfederasi Bola Sepak Asia AFC hari ini. Menurut kenyataan yang dikeluarkan Badan Indo itu, perkara berkenaan akan dirujuk kepada Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA dan perincian lebih lanjut akan dimaklumkan dalam masa terdekat. Pengumuman itu bermakna semua pasukan yang bakal mengharungi pusingan kedua kelayakan Piala Dunia 2022, Piala Asia 2023 akan berada dalam keadaan yang tidak menentu. Dalam pada itu, Ketua Jurulatih Skuad Harimau Melaya Tan Cheng Ho menegaskan walaupun perubahan ini akan memberi kesan terhadap peluang pasukannya, namun tumpuan mereka lebih terhadap 3 perlawanan seterusnya untuk merebut slot automatik ke Piala Asia 2023. I think we have to focus on our game now. The decision, we have to wait for the AFC decision also. So, of course, definitely, if let's say North Korea pull out from the group or from the World Cup campaign, definitely that will affect our, in terms of confidence and mental. Then at the moment, I'm sure our focus only in coming matches only now. Bila ditemui dalam sidang media secara maya selepas pemain skuad kebangsaan melaporkan diri pada hari pertama kem latihan pusat di Stadium Bukit Jalil, Kuala Lumpur. Saudara, paparan itu mengakhiri berita tengah malam. Malam ini terus raikan Aidilfitri dalam norma baharu dan pematuhan SOP. Lindung diri, lindung semua. Saya Nurul Alis mengucapkan Assalamualaikum dan selamat malam. Hari Telekomunikasi dan Masyarakat Berinformasi Sedunia atau ringkasnya WTISD disambut pada 17 Mei setiap tahun bersempena dengan ulang tahun penubuhan International Telecommunication Union di bawah Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bertemakan memaju transformasi digital dalam era penuh cabaran. Ia memberi fokus kepada perkembangan baru ICT sebagai pemangkin kepada kemajuan negara khususnya dalam mengharungi cabaran pandemik COVID-19. Rangka Tindakan Ekonomi Digital Malaysia, My Digital dan inisiatif Pelan Jalinan Digital Negara, Jendela perlu dimanfaatkan dalam usaha menjadikan negara sebagai peneraji ekonomi digital serantau di samping mencapai pembangunan sosioekonomi rakyat. Dengan adanya infrastruktur telekomunikasi yang berkesan, amalkan penggunaan internet berteraskan keselamatan, kewaspadaan dan tanggungjawab. Klik dengan bijak, tidak pasti, jangan kongsi.